Dan Assalamualaikum dan salam kripto. Bertemu kita kembali dalam rancangan Bicara Kripto. Hari ni kita nak bincangkan apa yang akan berlaku. Market pasaran saham tradisional dan juga market cryptocurrency ni sedikit menarik sepanjang minggu lepas. Dan kita nak bincang apa yang akan berlaku pada minggu ni, sebab ada banyak movement ataupun gerakan-gerakan yang digerakkan oleh pelabur-pelabur kecil ataupun retail investor, ya, tuan-tuan puan-puan. Jadi jangan lupa untuk tekan butang like, komen, subscribe dan share, sebab memang sekarang ni kita berada di satu puncak pasaran kewangan di dunia. Tak kira lah cryptocurrency ke pasaran saham, banyak perkara yang tengah berlaku dalam pasaran-pasaran yang melibatkan kewangan. Dan saya harap apa yang saya nak share dalam video hari ini adalah sesuatu yang amat penting. Dan selalunya saya akan cakap tentang apa yang dah berlaku dan sebagainya. Cuma kali ni saya rasa tergerak nak ceritakan juga, sebab saya rasakan, ini pandangan peribadi, bukan nasihat pelaburan ataupun nasihat kewangan. Saya merasakan akan berlaku satu lagi wave pada minggu ini, ya. So, apakah wave itu? So, ramai yang duduk share dekat social media dan sebagainya tentang XRP. XRP dia akan membawa sejenis fenomena. Namun sebenarnya ada satu lagi aset yang akan membawa satu lagi fenomena yang lagi dahsyat daripada GameStop. GameStop isu minggu lepas. So minggu ini kemungkinan kalau berlaku, so memang akan menjadi satu benda yang boleh menggemparkan Wall Street lagi sekali, ya. So sebelum kita nak bincangkan tentang main topik, kita tengok dekat market cryptocurrency. Okey, tuan-tuan puan-puan, kalau tengok market kita ni, pergerakan sangat-sangat perlahan, terutamanya Bitcoin dan juga top-top cryptocurrency kecuali XRP. Seperti yang tuan-tuan puan-puan tahu, memang XRP dah ada movement untuk menaikkan harga XRP. Dan juga satu lagi adalah Dogecoin. So Dogecoin ni semalam nampak macam nak turun, hari ni dia pump balik sebab Elon Musk. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan, Elon Musk dia ada memberikan interview ataupun wawancara dekat Clubhouse, app Clubhouse ni dia adalah app yang eksklusif. Sebab apa? Only iPhone user je yang boleh download app tu. Dan juga kalau ada iPhone pun, kalau nak masuk dalam app tu, nak access interview apa semua, kena ada invitation lah, So memang app yang agak eksklusif. So dalam app tu ada dua poin penting yang Elon Musk ada bagi tahulah. Yang pertama, on the Dogecoin, dia rasa Dogecoin ni ialah dia is a meme coin dan sebagainya. So memang dia akan sentiasa buat joke on the Dogecoin lah. So selagi mana Elon Musk buat lawak dan juga dan sebagainya, Dogecoin akan sentiasa pump. Itu dia. So sekarang ni Elon Musk punya kata-kata ni, dia sedikit sebanyak akan memberikan impact kepada Dogecoin lah, terutamanya kenaikan harga. Sebab nampak sejak bulan lepas lagi, bila mana Elon Musk mengatakan sesuatu ataupun dia buat secara lawak dekat Twitter, Dogecoin akan sahut dan dia akan pump the price, So sekarang ni saya nampak Dogecoin ni fundamental dia adalah Elon Musk. Okay. Dan lagi satu, poin yang kedua adalah Elon Musk dia ada bagi tahu juga bahawa Bitcoin akan mula diterima pakai oleh syarikat-syarikat besar dan sebagainya lah, So itu antara dua poin yang Elon Musk bagi tahu berkenaan dengan cryptocurrency. So dia mention satu Bitcoin, satu lagi adalah Dogecoin. So mungkin tuan-tuan nak tahu juga macam mana harga Dogecoin boleh naik tapi Bitcoin tak naik. Sebab Dogecoin kita kena faham, dia memang fundamental dia lawak dan sebagainya, jadi cepat dia nak naik. Bitcoin fundamental dia strong. So maybe waktu Elon Musk tukar dia punya Twitter profile kepada Bitcoin, harga dia naik. Namun dia tak dapat nak sustain. Sebab dia perlukan lebih daripada itu. Setakat Twitter daripada Elon Musk, dia takkan bagi satu efek yang berkekalan atau satu kenaikan yang berkekalan, Namun secara keseluruhan benda itu tetap positif. Itu yang penting. So kita tengok the biggest
winner. Dogecoin macam biasa 37.5. Tapi sepatutnya XRP yang ada kat sini asal Dogecoin. Okay, ini masalah dekat CoinGecko ni tak susun betul-betul. Tapi patut XRP pun ada juga ni. Okay, tak apa. Kita tengok siapa yang ini pun berterabur tak betul sangat ni. Okay, tak apa. Memang ini ada isu kot dekat CoinGecko. So, sekarang ni kita pergi dekat market Bitcoin pula. Kita buat analisa apa dah jadi dekat market Bitcoin. So, apa cerita Bitcoin sekarang ni? So, saya memang dalam mode menunggu untuk Bitcoin ni. Saya memang tak draw trend apa-apa sebab saya masih kekal dekat sini. Yang segitiga ni saya menunggu untuk dia break ke atas ataupun ke bawah. Tetapi naluri saya mengatakan dia akan break ke atas lah. Dia akan break ke atas. Cuma ada benda menarik yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kita tengok yang ni yalah dia berlaku kenaikan. So part ni dia kenaikan. Kalau tengok dekat bawah ni volume dia naik kan, maksudnya banyak aktiviti pembelian. Dan dekat sini pun sama juga, nampak tak bentuk T dia? Memang tinggi. Lepas tu yalah buyer semua kalah eventually. Bukan kalah, dia tetap menang tapi menang tipis. So dekat sini nampak tak volume dia tinggi. Ini yang waktu Elon Musk tukar dia punya Twitter jadi Bitcoin. Lepas tu isu waktu Dogecoin naik hari tu, lepas tu isu GameStop, semua dia membawakan orang untuk membeli Bitcoin. So memang buy tu banyak lah. Tetapi ini semua banyak retail buying. Sebab tu dia tak dapat nak push lagi. Sebab kita kadang-kadang nak push banyak ni perlukan institutional buyer. Syarikat-syarikat besar macam Grayscale, MicroStrategy, kalau diorang beli memang dia akan push lagi tinggi. So sebab retail beli, jadi mungkin ada orang yang menjual. So sebab tu dia jadi pembeli. Lepas tu the next 3 days, sejak 30 Januari sampai sekarang kita nampak pembelian dia makin kurang. So nampak market cryptocurrency ni agak slow sikit lah. Kita tengok dekat 4 hour chart. Nampak tak dia makin turun, tapi dia tak turun banyak, dia turun sikit je, lepas tu dia naik sikit. So volume dekat bawah ni volume, bahagian volume ni. So dekat dekat bahagian volume ni kalau perasan memang volume agak kurang, agak rendah lah, agak rendah. So apa maksud dia? Maksudnya akan ada big move yang akan berlaku dalam masa beberapa hari lagi. Mungkin dalam 1-2 hari mungkin akan ada big move untuk naik atas ataupun turun ke bawah. Dan lagi satu perkara yang boleh menyebabkan big move ni berlaku adalah sebab pasaran saham akan dibuka. Macam yang saya share dalam video yang lepas, Bitcoin dia selalu akan attachkan diri dia dengan pasaran saham tradisional. So sebab tu kebanyakan aktiviti Bitcoin sekarang agak slow. Sebab sekarang ni musim weekend, dan sebab isu GameStop yang berlaku minggu lepas, jadi ramai yang mengambil pendekatan wait and see. Apa yang berlaku pada minggu ini sebelum mereka membuat apa-apa tindakan untuk membeli ataupun menjual secara besar-besaran lah. So sekarang ni adalah tempoh wait and see buat cryptocurrency, terutamanya Bitcoin. Sama juga kalau kita tengok dekat Ethereum pun cerita dia lebih kurang sama. So memang Ethereum dia dah break dekat 1400, tapi kita nak dia pergi mencecah 1500 dan kalau boleh kekal dekat 1500. So Ethereum dia ada dia punya kerja yang dia kena buat lah. So Ethereum pun sekarang tak banyak aktiviti yang sedang berlaku dekat Ethereum. So basically Ethereum tengah follow tengah follow Bitcoin. Dia tengah follow Bitcoin. So memang kalau tengok sekarang ni ramai cakap Ethereum is undervalued dan sebagainya. Memang betul. So memang sekarang ni
Mood dia hanya menunggu masa je bila Ethereum ni nak buat big move dia, Cuma sekarang ni ialah bila kita tengok pasaran saham semua tengah dalam keadaan kelam kabut dan sebagainya, pasaran cryptocurrency pula mengambil pendekatan wait and see. Dia sebenarnya terbalik. Sebenarnya pasaran kripto yang selalu kelam kabut, pasaran saham steady. Tapi dalam waktu sekarang ni dia dah jadi terbalik. Pasaran saham ni macam kelam kabut, pasaran kripto pula tengah steady. Dia tengah ambil wait and see. Kecuali untuk Dogecoin, mungkin setengah cryptocurrency. Tetapi cryptocurrency yang top ni macam Bitcoin, Ethereum dan sebagainya, mereka mengambil pendekatan wait and see. So dia dah terbalik dah keadaan sekarang ni, itulah. So tapi saya rasa mungkin keadaan ni keadaan yang buat sementara waktu. Mungkin volatility akan start balik. Cuma itulah, kita kena tengok apa yang akan berlaku. Okay, so kita nak bincang kita nak bincang topik utama kita pada hari ini. So ada dua benda yang saya nak sentuh. Satu adalah XRP, kita bincang sikit tentang XRP, dan kedua adalah satu asset mystery. Asset mystery yang boleh menyebabkan satu lagi wave atau gelombang di financial market traditional, So kita tengok on XRP. So macam tuan-tuan, puan-puan faham yang tengah follow. So memang XRP sekarang ni, kita tengok carta dia. Okay, sebelum kita tengok carta, kita tengok dulu grup Telegram ni. Ini grup yang saya cerita dekat community beberapa hari lepas, So ini adalah satu grup yang dipanggil Buy and Hold XRP February 1st 8:30 AM. Maksudnya malam ni dalam pukul 9.30 AM lah, dia akan lancarkan gerakan besar-besaran untuk membeli dan memegang coin XRP. So sekarang ni waktu saya post tu berapa puluh ribu je, tapi sekarang ni dia dah 200,000. Dia dah hit maksimum, So memang antara satu perkara yang besar lah. Grup ni je dah ada 200,000 orang yang interested. Kita tak pastilah 200,000 ni semua beli atau tak, tetapi at least mereka memberikan satu signal ataupun satu message yang kuat bahawa harga XRP ni akan naik. So ini adalah antara cara dia orang menyampaikan message dia kepada SEC lah. Sebab kita faham sebelum saya nak cerita buat sedikit technical analysis on XRP, saya just nak bagi konteks lah, So on the XRP punya cerita dia macam ni. Kita faham XRP sekarang mengalami sedikit masalah dengan pihak SEC US, Macam kita faham SEC US dia pergi saman Ripple sebab dia kata XRP ni tak patut, XRP ni adalah security bukan cryptocurrency, jadi patut melalui proses macam IPO dan sebagainya. Lepas tu dia kata ada dakwaan yang mana pengurusan Ripple, CEO dia semua ada buat penjualan lah, ada buat pumping secara tidak bertanggungjawab dan sebagainya, So itu adalah dakwaan daripada SEC terhadap Ripple. Dan Ripple pula beberapa hari lepas ada menyatakan bahawa mereka akan fight di mahkamah, fight against SEC. Dan kalau tak silap saya, Ripple dia dah ada line up lawyers dia lah. So yang ni sekarang ni nampak macam Ripple dia tak adalah nak cabut lari ataupun sebagainya. Dia memang nak fight. Cuma tak pasti outcome dia, adakah kes ni akan dibawa ke mahkamah dan mengambil masa berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Sebab selalu kalau masuk mahkamah bukan hari ni masuk, esok dah settle. Dia mesti akan ambil masa yang panjang. Ataupun mungkin Ripple ambil kaedah settle out of the court ke. So ada banyak cara penyelesaian lah. Cuma sekarang ni nampaknya memang Ripple dia willing to fight secara legal dengan SEC. So kita tak pasti sekarang ni conclusion on Ripple dengan SEC ni tak ada lagi, masih ongoing. Cuma dalam proses Ripple lawan dengan SEC, community XRP dia nampak, kalau Wall Street Bet boleh buat something yang berlawan dengan hedge fund, dengan kapitalis Wall Street, jadi mereka merasakan
mereka pun boleh buat something macam Wall Street bet. Sebab itu timbulnya grup pump and hold XRP. Sebab dia berbeza. XRP punya cerita dengan GameStop punya cerita ni sangat-sangat berbeza, ya. Sebab apa? GameStop ni dia adalah dia adalah saham yang mana semakin hilang dia punya fundamental lah. Sebab yalah, dia buat retail gaming, dan retail gaming pun semakin lama semakin merosot dia punya demand dan sebagainya. Tetapi mereka merasakan dalam keadaan sesebuah company yang sedang struggle, syarikat-syarikat besar ni dia ambil advantage dengan shorting, dia buat short selling. So sebab tu mereka nak memberikan pengajaran dekat hedge fund punya managers lah, dan pengajarannya adalah dengan menyebabkan hedge fund managers dekat Wall Street ni mengalami kerugian berbilion USD. So itu adalah cerita untuk GameStop. Cerita untuk XRP pula dia berbeza sikit, sebab dia tak ada hedge fund, dia tak ada short selling dan sebagainya. Dia adalah between XRP dan juga pihak berkuasa iaitu SEC US, Suruhanjaya Security US lah. Dan kalau translate dalam BM, ya. So bila berlakunya ini, dia bukan nak bagi SEC tu rugi atau sebagainya, sebab SEC dia bukan hedge fund managers lain, cuma dia nak sampaikan message. So pergerakan ini adalah untuk menyampaikan message yang kuat kepada SEC bahawa XRP ni community dia sangat strong. Jadi mereka boleh pump harga dia, dan mereka nak tunjukkan message dekat SEC bahawa SEC tak boleh sewenang-wenangnya shutdown projek XRP dan juga sebagainya lah. So itulah message yang community nak cuba sampaikan sepanjang beberapa hari ini, dan khususnya pada malam ini pukul 8.30 lah. So kalau execution ni berjaya, maksudnya harga Ripple akan naik sangat mendadak, dan mungkin pihak Ripple sendiri boleh menggunakan point ini untuk diorang bahaslah dalam mahkamah dan juga sebagainya. So ini purely untuk menunjukkan message, untuk menunjukkan message yang dia tak adalah menyebabkan kerugian kepada hedge fund managers ke dan sebagainya. Ini adalah untuk menunjukkan message, ya. Namun perlu diingat bahawa benda ini ada risiko dia. Bukan tak ada risiko, benda ini ada risiko. Sebab bila pump, memang dalam dia punya battle cry ataupun slogan dia pump and hold. Tetapi kita kena faham sifat manusia ni mesti nak buat keuntungan. Dia nampak untung, dia akan buat. Dan kebanyakan contoh yang member yang dekat 200,000 mungkin lebih, sebenarnya mungkin bukan orang yang kononnya penyokong tegar Ripple. Mereka mungkin nampak ini adalah peluang untuk membuat duit. Jadi mungkin ada satu tahap nanti ramai yang akan menjual Ripple. So benda ni adalah satu kemungkinan. Kita tak boleh mengambil pendekatan untuk percaya bulat-bulat apa yang berlaku. Sebab kita kena guna analisa kita sendiri juga kadang-kadang. Dan kita contoh, kalau kita nak main game ni, kita kena faham risiko dia, dan kita kena tahu bila kita nak masuk, bila kita nak keluar. Kalau rasa benda ini menakutkan, jangan masuk dalam game ni. Sebab ada banyak lagi peluang untuk buat duit dekat cryptocurrency. Maksudnya cryptocurrency ni bukan hanya XRP, ada banyak lagi coin-coin lain, Aave lah, DeFi ke kan. So ini bergantung kepada tendensi tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak adalah menyokong dan saya tak menghalang. Cuma apa yang saya nak sampaikan, jaga diri bila nak masuk dalam game ni. Sebab sekarang ni saya nampak apa yang berlaku on XRP ni, dia bukan fundamental, dia bukan gerakan fundamental, dia adalah gerakan sentimen. Sebab apa? Sekarang ramai sentimennya mereka marah. Dia sentimen tu membuat daripada GameStop masuk ke XRP. So mereka macam marah. Yalah, sebab dia fight establishment kan. So itu semangat yang diorang nak bawa. So untuk XRP, dia nampak establishment dia adalah SEC. So dia nak target dia kepada SEC US. So sekarang ni itu on the background lah cerita XRP. Sekarang ni kita tengok dekat carta pula. Okay, so kalau kita tengok on the bigger picture, okay, ini kita tengok the whole pasaran sejak 2017. Ni kita tengok pasaran mingguan lah. So waktu bull run yang berlaku sekitar Disember 2017, harga dia pump dari 23 sen USD
Sampai paling tinggi dia pergi sekitar 3 USD. Lepas tu dia jatuh. Dia jatuh dan dia kekal sekitar 20 sen macam tu kan. Cuma baru-baru ni sebab ada news tentang Flare Network, yang XRP nak buat Flare Network, dan sebab news tu harga dia naik balik. Ni yang berlaku pada bulan Disember kan. Bulan November kan. Harga dia naik sekitar paling tinggi 70 sen. Lepas tu apa berlaku? SEC saman XRP. Dan bila SEC saman, harga dia dari 50 sekitar 60 sen ni jatuh hingga 20 sen. Lepas tu dia main-main dekat sana je. Dan sekarang ni bila dah ada pelancaran movement untuk buy and hold XRP ni, harga dia dah naik balik dan dia dah hampir nak pergi dekat 60, sekarang dekat mana? 67 sen. Hampir dekat-dekat waktu yang Flare Network punya announcement yang 2 bulan lepas So apa yang kita faham dekat sekarang ni, ada benda yang saya nak tunjukkan tuan-tuan puan-puan okey, katakan saya nak letak satu line okey, horizontal line. Okey, saya letak satu line. Kita ambil dekat sekitar sinilah. Kita ambil sekitar sini. Okey. So, tuan-tuan puan-puan, kita kena tengok dekat mana dia punya support level, dekat mana dia punya resistance level. Okey. So, last adalah sekitar dekat sinilah. Sekitar harga dia dekat $1. Lepas tu dia pump naik Lepas tu bila dia turun dulu, lepas tu dia stabilize somewhere dekat harga ni tuan-tuan, sekitar 90 sen macam tu. Lepas tu dia turun ke 40 sen macam tu. Lepas tu dia naik pun dia pergi balik dekat 90 sen. Lepas tu dia jatuh balik. Lepas tu 2018 adalah dia naik sikit, dia naik sekitar 70 sen. Jadi zone dia punya resistance level untuk XRP ni adalah sekitar 70 sen ke 90 sen macam tu lah. Ataupun senang cerita dari 70 sen hingga $1. Dari 70 sen ke $1. Sama juga. Lepas yang bulan September 2018 dia turun. Lepas tu dia naik sampai 79 sen. Lepas tu dia turun. So ini adalah dia punya zone, kita panggil dia punya resistance. How about support? So dia ada juga support level. So support level dia pula, bila dia turun, paling bawah dia turun pun 14 lah Tapi selalunya dia akan turun sekitar 20 sen. So XRP ni dia akan main-main dekat sini je, sekitar 20 sen mungkin kadang-kadang dia turun lagi bawah. Namun usually dia akan main-main dekat 20 sen kalau turun So even waktu news SEC saman XRP pun, dia turun pun sampai sini. Adalah sampai 15 sen lah tapi dia banyak dekat 20 sen. Rata-rata dia show dekat 20 sen. Walaupun dengan keadaan exchange delist dia, Grayscale pun dia freeze kejap trust fund untuk XRP. Namun XRP dia dapat bertahan sampai 20 sen. So nampak dia punya support ni sekitar sini dan resistance sekitar sini. Jadi kalau ada yang nak beli sekarang, sebab sekarang ni dah masuk mode sentiment, memang sangat bahaya. So ini bukan nasihat kewangan, saya hanya share information je. Kalau ada yang nak beli, kalau beli sekitar, kalau ada yang beli waktu 20 sen 30 sen tu memang tengah untung lah kan. Tapi kalau nak buat apa-apa pembelian pun, better beli waktu yang dekat sini. Nampak tak? Sekitar 40 sen ke 50 sen. Ada yang kata dari 45 sen ke 60 sen tu adalah pembelian yang selamat. Pembelian yang selamat sebab ni. Sorry, silap pula. Alamak. Sorry. Okay. Mana dia punya ni? Okay. So sini, kalau tengok dekat sini, ini pun harga sekitar dalam 50 sen. Dekat sini pun harga sekitar 50 sen. So memang nampak untuk XRP kalau melakukan pembelian dekat 50 sen ni adalah agak selamat. 50 ke 60 sen lah. Kenapa saya cakap macam tu? Kita kena ambil dua senario. Dua senario apa yang akan berlaku mulai malam ni.
Senario yang pertama adalah kalau harga dia naik. Okey, untuk menjangkakan harga XRP naik sampai all time dia pecut yang ni memang agak payah. Dogecoin dia senang sebab Dogecoin market cap dia rendah. Jadi nak movekan dia naik atas tu agak senang, dengan Elon Musk punya sokongan, bukan sokongan lah, endorsement. Tapi untuk XRP, dia kalau nak buat move macam ni, dia memang Bitcoin semua kena naik. Dia secara sendiri untuk buat big move ni memang agak payah. Bukan mustahil tapi agak payah dengan situasi yang semasa lah. Jadi range yang realistik adalah kemungkinan dia boleh pergi sampai 1 USD. Ini yang ramai duk cakap ni, kemungkinan dia pergi at 1 USD kan. Katakanlah kalau beli dekat 60 sen 50 sen pergi ni almost 2 kali ganda lah kan. Sebab kalau dia pergi sini, kemungkinan akan ada orang yang nak menjual, akan ada orang yang nak buat profit. So bila mereka menjual, harga dia akan jatuh balik. So katakanlah berlaku tiba-tiba malam ni tak jadi pump. Instead of pump, ramai yang menjual lah, apalah kan, kelang kabut kan. Tiba-tiba instead of nak beli, tiba-tiba orang jual. Ada kemungkinan, kita tak boleh nak nafikan. So kalau berlakunya begitu, harga dia mungkin akan jatuh pergi balik. Contoh sekarang dekat mana, 60 sen, dia akan pergi balik dekat sekitar 30 sen kan. Kalau nak jatuh lagi baru dia pergi 20 sen. Jadi kerugian yang dialami itu tidak begitu tinggi. Sebab tu saya katakan kadang-kadang timing nak masuk tu pun penting. Contohlah, kalau contoh tiba-tiba sekarang dekat 64 sen okey lagi. Contoh dia dah pergi dekat 70 sen, waktu tu nak beli. Dan tengok-tengok dia dari 70 sen pergi sikit je, 80 sen ke kan. Lepas tu drop balik. Dan rugilah. So memang untuk XRP ni, benda ni sangat-sangat berisiko. Cuma kalau nak ambil risk juga, kalau beli setakat harga dia 40 sen, 50 sen macam semalam kan. Siapa beli semalam harga dia dalam 40 sen ke 50 sen, okey lagi. Kalau berlaku pump sampai $1 apa semua, dah untung 2 kali ganda dah kan. Kalau tak berlaku pump yang signifikan pun, at least dapat untung yang sedikit, sekurang-kurangnya tidak mengalami kerugian. Sebab bila apa-apa sentimen dimainkan, kadang-kadang siapa yang masuk lambat dia akan mengalami kerugian. Kalau rasa dah terlambat sangat, better jangan masuk, better jaga duit. So ini bukan nasihat kawan, ini hanya saya share saya punya pandangan je lah. Bergantung kepada tuan-tuan dengan puan-puan untuk membuat keputusan untuk XRP. So ini adalah cerita XRP lah. So banyak lagi cerita XRP. Cuma apa yang saya nak bagi tahu ni adalah this is the state of XRP buat masa sekarang ni. Bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan nak main ke atau nak tengok ke kan. Sebab peluang banyak lagi, bukan dekat XRP saja. Tapi kalau rasa nak ambil risiko, dan ambil lah risiko. So itu XRP. Apa lagi satu cerita ni? Sebab cerita ni sebenarnya lagi besar daripada XRP. Sebab XRP ni macam ramai dah tahu dah, ramai dah well-versed, ramai dah jangkakan. Tapi kita kena faham bahawa konteks XRP ni adalah di dalam market cryptocurrency ni. Tapi apa yang satu lagi aset yang saya nak cerita ni, aset ni untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, aset yang undervalued selama 100 tahun. 100 tahun ditekan, undervalued. Tetapi juga aset ni adalah antara aset kesayangan ramai orang. So apakah aset ini? Aset ini adalah silver ataupun perak. Yalah, semua suka kan. Okey, memang emas lagi orang suka lah, tapi silver tu pun sesuatu barang yang berharga, precious metal. So silver ni adalah antara aset yang akan ambil headline dalam minggu ini. Ini adalah jangkaan saya. Sebab apa? Sebab perkara ini saya nak tunjuk. So kita nak go through satu artikel daripada Reddit, daripada Wall Street Bet. So Wall Street Bet, tuan-tuan puan-puan dah tahu group ni, gerakan ni. So saya nak share lah artikel daripada dia. Okey, tuan-tuan puan-puan, ini artikel ni adalah artikel yang dikeluarkan 4 hari lepas, di mana kalau tengok tajuk dia, The Biggest Short Squeeze in the World, SLV Silver, $25 to $1,000. Sebenarnya selepas isu GameStop ni, mereka merasakan macam mana nak cakap, bila GameStop
punya saham dah naik, hedge fund semua kelang kabut, Wall Street kelang kabut, banyak yang menyokong golongan-golongan hedge fund, terutamanya exchange macam Robinhood semua, diorang freeze, diorang tak bagi pembelian GameStop dan sebagainya. Jadi mereka rasa perkara itu tidak adil. So dia rasa okay, GameStop ni mungkin susah sikit kita nak ni, sebab dia ada exchange yang pegang GameStop punya saham dan mereka boleh freeze, ya. Dan lagi satu, GameStop as a fundamental memang diakui, memang fundamental dia semakin lama semakin lemah, sebab yalah company itu pun company retail dan sebagainya kan, dan ramai yang beli game online dan sebagainya. Jadi mereka merasakan GameStop ni bukan something yang long term boleh buat benda ni, ya. Macam BlackBerry apa semua hanya for short term boleh, sebab at the end of the day kita beli saham syarikat ni atas dasar prestasi syarikat tu. Kalau yelah memang hedge fund dia duduk shorting kan, tapi as a fundamental syarikat tu pun dia kena step up dan sebagainya. Tapi kalau syarikat tak buat apa-apa, so orang duduk beli pun eventually orang pun akan rasa letih, So silver ataupun perak, orang tak pernah letih. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, perak ni adalah precious metal. Dah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun dah orang sandarkan terhadap perak dan juga emas, ya. Jadi yalah, selalu kita pun dengar orang tua cakap kan, simpanlah emas, simpanlah perak, dinar, dirham. So benda ni memang benda yang valuable, tidak dinafikan. Sama bagi saya, walau zaman berzaman, contohlah even though lepas ni cryptocurrency jadi top dan sebagainya, tapi kita tetap perlu ada sedikit simpanan perak dan juga emas ni, sebab memang benda ni precious metal. Even dalam Al-Quran, dalam hadis pun memang ada ceritakan tentang kebaikan dinar dan dirham. Dan saya sebenarnya berpegang pada konsep itu. Cuma apa yang berlaku dalam zaman moden ini, banyak players ataupun sesetengah bank, bukan setengah bank lah, macam JP Morgan kan contohnya, dan juga ada setengah players yang merendahkan nilai emas dan perak itu, sampai orang pun terlupa nak beli, terlupa nak simpan emas dan juga perak. So kita study dulu apa artikel yang dekat Reddit ni, dekat Wall Street Bet. Alamak, terrefresh pula. Okey, untuk pengetahuan, alamak, terrefresh pula. Okey, sorry. Untuk pengetahuan, artikel asal ni telah pun dikeluarkan oleh Reddit, sebab Reddit rasa benda ni agak bahaya untuk pasaran saham, ya. Namun diorang letak balik dekat bahagian komen. So, silver, the epitome of Wall Street manipulation, and it's actually seal. Why the AG? AG ni adalah nama chemical bagi perak, argentum, AG. Short squeeze is very possible. Short squeeze ni macam yang buat dekat GameStop tu lah, So ini adalah reason yang dia bagi. So nombor satu adalah dia kata naturally occurring available quantity of gold silver has ratio of 1/8, yet the price ratio is 1/70. So maksud point nombor satu ni adalah dia nak bagi tahu bahawa kuantiti emas terhadap silver ni, silver lagi banyak 8 kali ganda lah kan, perak lagi banyak. Namun harga dia pula, emas tu lagi tinggi, tinggi sebanyak hampir 70 kali ganda. So memang nampak silver punya value ni sangat direndahkan. Dia bukan sangat rendah, dia direndahkan. Nanti dekat poin-poin nanti tuan-tuan, poin-poin seterusnya tuan-tuan bapa akan faham, direndahkan, sebab dia kata even bila buat mining pun tak ada yang buat mining perak secara khusus. Dia hanya mining sampingan je bila datang perak. Dan kebanyakan perak ni macam emas, kebanyakan emas dia tukar jadi perhiasan, jewellery dan sebagainya. Tapi perak banyak disimpan dalam bentuk jongkong, bullion. Jongkong ni disimpan di bank. Mostly dekat bank lah simpan yang jongkong silver ni, So itu adalah point nombor satu, iaitu perbezaan harga antara emas dengan perak, Dan yang kedua, mereka juga beranggapan bahawa silver ni dia ada potensi untuk teknologi masa depan ataupun teknologi hijau,
Macam contoh dia ada bagi tahu kalau untuk silver ni boleh guna sebagai salah satu elemen untuk conduct electricity. Dia boleh jadi substitute untuk metal lain lah. Silver tu boleh guna untuk perkara sedemikian. So ini antara point yang dia raise lah kan. Yang ni mungkin pakar lagi tahu kot boleh ke guna silver sebagai green technology dan sebagainya. Tapi ini antara hujah yang dia bangkitkan, ya. Dan yang ketiga adalah silver is still 50% down from its all time high 10 years ago, ya. So apa yang dia nak cerita dekat sini adalah perak ni sebenarnya adalah perlindungan nilai. Good hedge. Hedge ni maksudnya perlindungan nilai. Perlindungan nilai daripada inflation ataupun deflation lah, ya. So silver ni boleh digunakan sebagai perlindungan nilai. Namun dia kata perkara ini tidak berlaku sebab harga silver sepatutnya, harga perak sepatutnya diperdagangkan sekitar 1000 USD untuk 1 ounce, 1000 USD. Namun sekarang kalau tengok, tuan-tuan puan-puan tengok, harga dia sekitar 25 USD per ounce, ya. Jadi harga dia nilai dia sepatutnya 1000 tapi sekarang 25, hampir rendah 40 kali ganda, ya. So dia kata sepatutnya untuk precious metal macam silver ni harga dia patut jadi 1000 sebab dia boleh melindungi kita daripada inflation ataupun deflation yang dicetuskan oleh mata wang. Mata wang macam USD lah kan, ya. So ini yang dia bagi tahu. So apa yang berlaku adalah bila macam hedge fund semua nampak harga ni memang dia takkan pergi 1000 kan, dia tengok dia mesti main-main dekat 25 USD je. Jadi diorang pun buat shorting. Dia buat short selling macam yang GameStop tu lah, ya. So historic justice. So dia ada bagi tahu juga perak ni selama 100 tahun dia direndahkan. Dia direndahkan secara sengaja. 50 tahun yang pertama iaitu sekitar tahun 1935 hingga 1970. Sorry, bukan 50, 35 tahun pertama. US government yang yang merendahkan dia punya harga sebab mereka nampak harga silver, emas ni semua memang satu perlindungan nilai yang sangat bagus terhadap inflasi. So mereka pun yalah waktu tu dia buat sistem Bretton Woods, dia keluarkan sistem Bretton Woods apa semua, itu panjang cerita dia. Itu mungkin video yang akan datang lah ataupun tuan-tuan boleh google Bretton Woods punya sistem, ya. So lepas 1970 tugas mengekalkan harga dia di bawah jatuh kepada US dengan London bankers lah. So apa dia orang buat? Mereka buat satu program ataupun satu exchange untuk precious metal macam silver, emas ni semua dipanggil COMEX. So kerja COMEX ni dia kena kekalkan harga perak sentiasa di bawah. Macam mana dia buat? Dia create future contracts dan options. Future contracts dan options regarding silver ataupun perak. Dan bila mana setiap kali kontrak ni nak expire, mereka akan buat short selling dan akan dapat profit. So benda ni diorang dah buat 50 tahun. Dah 50 tahun dah diorang dah kerjakan perak ni. Dah 50 tahun diorang buat, ya. Cuma untuk macam GameStop ni, betul dia fundamental dia tak adalah valuable sangat, tapi silver fundamentally undervalued sebab fundamental untuk silver tu sangat-sangat kuat. Dah bertahun, dah berzaman-zaman orang guna silver, perak ataupun dirham kan. So bila benda ini berlaku, so ini adalah antara trigger point orang nampak. Okay, sekarang lepas GameStop, next point is silver sebab secara sejarah memang silver ataupun perak sedang dibuli oleh big bank dan juga kapitalis. Point yang kelima, mereka mengatakan silver squeeze ni bukan perkara yang baru. Pernah berlaku sekitar tahun 1979 hingga 1980. Ini cerita dia macam ni. Dia ada satu keluarga lah, keluarga Han. Ni kan dia Han Brothers kan. Keluarga ni, apa diorang buat? Diorang pinjam duit. Diorang pinjam duit daripada exchange lah yang dekat Comex ni. Tak tahu exchange ke bank, tapi dia ada buat pinjaman. Dia buat pinjaman. Itu yang dia kata back by margin. Dia buat pinjaman. Dia buat pinjam duit berjuta-juta. Dia beli silver banyak-banyak. Dia beli perak ni banyak-banyak. Dia beli sampaikan dilaporkan
keluarga Han ni pada tahun 1979 mereka mengumpul hampir 1/3 daripada jumlah perak di seluruh dunia. Jadi 1/3 silver tu mereka pegang. So bila jadi macam tu dia dah corner dah market silver ni. So bila dia dah pegang the real silver, harga dia memang skyrocket, memang naik dari ni dia cerita ni, dari 6 USD sehingga 50 USD. Naik hampir 10 kali ganda tuan-tuan puan-puan pada tahun 1979 hingga 1980. So bila harga dia naik, jadi Comex mainkan peranan. Sebab apa? Sebab Comex diamanahkan untuk merendah-rendahkan harga perak ni. So Comex dia tukar peraturan, dia kata kalau nak beli silver tak boleh berhutang ataupun tak boleh pinjam duit untuk beli silver. You boleh pinjam duit nak beli saham, tapi kalau nak pinjam duit untuk beli saham silver ataupun silver tidak dibolehkan. Jadi bila berlaku macam tu, harga dia drop balik. Bila harga drop, keluarga Han Brothers ni mengalami kerugian yang sangat besar sampai mereka diisytiharkan bankrupt. Sebab apa? Sebab change of rules yang dibuat oleh Comex, So itu cerita 1979 hingga 1980 lah. So mereka mengatakan kalau satu keluarga boleh buat benda ni sampai jadi macam ni pada 1979 hingga 1980, bayangkan apa internet boleh, apa komuniti-komuniti internet boleh lakukan. Mungkin boleh buat lagi tinggi daripada yang 1979 hingga 1980. So ini antara hujah yang dia bagi tahu jugalah. So point nombor 6 pula. Okay, ini cerita dia senang. Point nombor 6 dengan point nombor 7 ni, apa yang dia nak bagi tahu adalah silver ni physical perak ni, perak fizikal lah, dalam bentuk fizikal ni sebenarnya sangat rendah. Tetapi dia punya derivatif ni, macam silver futures lah apa semua kan, adalah lagi tinggi daripada silver reserve itself. Maksudnya perkara itu tidak seimbang. Actual silver dengan silver derivatif yang berhasil daripada silver ni tak balance. Silver lagi sikit, yang tu lagi banyak. So itu yang dia nak cuba bangkitkan dekat sini. Macam sini dia kata paper silver is lagi banyak, 200 hingga 400 kali ganda lagi banyak daripada physical silver. So tu yang dia kata GME is nothing. So GameStop is nothing compared to this. Sebab paper silver ni lagi banyak daripada silver yang betul-betul, silver yang kita boleh pegang, physical silver ni. So dia kata kalau buat short selling, short sell squeeze, memang ramai yang akan terciduk. Even store involved pun tak banyak juga. So apa yang berlaku ni sebenarnya, mereka nak pump silver. Satu, in terms of the silver punya saham. Yang kedua adalah physical silver itself. Sebab apa? Sebab macam GameStop ni, hanya kebanyakan orang US je lah boleh pergi. Sebab GameStop ni, dia punya isu ni banyak bermain dekat US. Silver ni adalah global. Even kalau orang-orang kampung apa semua pun boleh beli silver. Bayangkan kalau ramai yang tahu, oh silver dah naik, dan bila ramai yang pergi, ramai yang akan demand untuk physical yang betul-betul, the real silver yang betul-betul, the real silver. Jadi ini akan menyebabkan harga silver akan meroket naik. So ini adalah sentimen-sentimen yang mereka cuba mainkan. Sebab apa? Sebab kalau harga silver dia dapat meningkat, satu dunia nak beli silver. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh bayangkan betapa banyak harga dia akan naik. So point nombor 7 ni dia kata, apa jadi kalau silver tu tak cukup? Sebab memang sekarang ni hakikatnya physical silver ni tak cukup. Kebanyakan capitalist atau bank ni dia just bagi macam derivatif, alat dia bagi macam futures contract lah dan sebagainya untuk mewakili the real physical. So dia bagi tahu apa yang perlu orang buat adalah untuk demand physical yang perak yang sebenar, silver yang sebenar. Itu yang dia bagi tahu. Dan kalau mereka tidak dapat memberikan nilai tak dapat berikan silver yang sebenar, jadi mereka boleh demand harga yang sama untuk nilai perak tu. So itu yang dia cuba bagi tahu. Sebab sekarang ni dia kata memang
in terms of instrument silver ataupun paper silver ni memang sangat-sangat rendah. Tapi bila orang dah demand untuk the real physical silver, jadi harga tu naik. So bila orang nak beli, kalau let's say bank ke atau siapa-siapa memang dah tak ada nak bagi silver, jadi mereka perlu memberikan premium. Premium maksudnya duit lebih lah, duit yang hampir sama dengan harga silver yang sebenar. So itu yang dia sekarang duduk bagi tahu dekat Reddit ni. So kalau collectively ramai-ramai yang buat kerja ni, kerja minta silver, kerja nak beli silver, jadi ini akan menyebabkan bank-bank ataupun ramai Wall Street punya hedge fund akan mengalami kerugian. Sebab kalau orang nak tukar, contoh kalau let's say sesiapa beli silver kan, dia nak beli silver, tapi instead of silver, maybe syarikat kewangan tu dia tak bagi silver, dia bagi kontrak atau something black and white untuk menyatakan yang orang tu ada silver. Tapi kalau tiba-tiba orang tu nak beli, dia kata okey, saya bagi balik kontrak ni, bagi the real silver. Kalau ramai minta, then memang akan menyebabkan satu keadaan yang sangat kucak-kacir lah. Dan yang ke-8, ni yang dia kata backwardation and shadows contract. So shadows contract ni maksudnya dia bukan kontrak yang betul-betul mengikat dengan silver lah. Dia hanya macam mewakilkan silver je. So macam future semua ni ibarat macam itulah shadow contract. So apa yang dia bagi tahu ni, ini adalah poin yang penting. Backwardation ni ialah di mana dia kata the current price spot is higher than the futures price. So macam Bitcoin pun. Bitcoin dia ada spot, dia ada futures juga. So sama juga dengan silver. So dia kata harga semasa untuk silver ni yang dekat spot ni adalah lebih tinggi daripada the futures price. Maksudnya dia ada perbezaan harga di antara spot price dengan future price. So dia kata benda ini sepatutnya tidak berlaku. So dia kata sepatutnya bila harga silver ni bila pasaran sejak tahun lepas mengalami bull run, sepatutnya silver pun kena naik juga. Tetapi harga silver ni dia tak naik sangat sebab dia tak banyak physical silver yang ada. Kebanyakan silver ni adalah paper silver. Jadi harga dia pun tak dapat nak naik secara berkesan. Jadi dia tak dapat nak capture the actual demand. Sebab apa? Sebab demand tu telah ditekan dan dilindungi di bawah shadows contract. Shadows contract ni maksudnya kontrak yang bukan berasaskan silver, tapi dia panggil nama silver ataupun paper silver lah. So kalau ni maksud dia, increase in backwardation and shadows contract equal to squeezier till it will be squashed. Maksudnya bila backwardation ni semakin meningkat, shadow contract ni makin meningkat, harga ni akan ditekan dan ditekan. So sebenarnya apa yang mereka cuba katakan adalah ini adalah masa untuk mendapatkan silver yang sebenar. Ataupun kalau nak dapatkan kontrak pun, ambil kontrak yang betul-betul diikat dengan silver, bukan kontrak yang hanya atas nama je cakap ni adalah kontrak silver. Itu dia punya game sekarang ni. Okay, so point nombor 9, can issue more silver. Okay, so ini maksud dia nak bagi tahu kalau macam saham, even macam cryptocurrency, you boleh create new cryptocurrency ataupun you boleh issue new token dan sebagai new share dan sebagainya. Tapi dalam silver you kena buat mining. Cryptocurrency pun kalau buat proof of work pun kena buat mining, dia ambil masa juga. Sama juga dengan silver. Kalau nak buat mining semua ni, dia akan ambil masa bertahun-tahun. Dan kalau tiba-tiba demand lagi tinggi, supply lagi rendah, sebab yelah dia kena buat mining, so apa jadi? Harga dia akan naik. Dan bila harga dia akan naik, jadi apa yang berlaku adalah negara-negara dia akan mula tengok. So negara mana yang ada silver banyak, dia akan mula nak jaga. Dia mula nak jaga, ni lombong ni boleh dapat banyak silver, jadi dia akan mula nak menjaga. Macam sekarang ni silver ni macam dia macam mining sampingan. Dia buat mining precious metal lain, dapat silver. Okey ni. So lepas ni kalau benda ni berlaku, negara akan mula nak jaga dia punya lombong yang bagi silver. So itu maksud dia. Maksudnya
supply memang sekarang sangat rendah, dan bila orang tiba-tiba beli pun, bila orang demand dan sebagainya, tak boleh quickly buat silver yang baru. Dia akan ambil masa bertahun-tahun. Jadi sebab ni bank ke atau siapa-siapa yang menekan harga silver ni akan mengalami masalah yang besar, So yang ni pula dia kata JPM has our back. So ini sebenarnya apa dia nak bagi tahu adalah JP Morgan ialah bank yang terbesar di dunia. Mereka sebenarnya menyimpan banyak silver. Dia simpan banyak-banyak silver. So diorang ada juga buat silver shorting kan, tapi diorang buat silver shorting pun diorang masih memegang physical silver. So okey lagi lah kan, sebab dia ada the real silver. Tetapi apa yang berlaku adalah banyak hedge fund lain, contoh yang macam Melvin like institution, macam yang Melvin Capital ni, diorang pun buat shorting dalam keadaan diorang tak ada silver yang sebenar. So kalau diorang kena short squeeze macam yang GameSpot punya ni, ramai yang akan terciduk lagi. Itu maksud dia. So yalah, kalau harga silver naik, JPM dia pun sebenarnya akan make money jugalah. Namun kalau ni demand dia terlampau banyak, dan kalau JPM pun tak cukup silver, then dia pun akan mengalami masalah. Dia pun akan mengalami masalah. So ini antara hujah-hujah yang mereka bawa lah dekat grup Wall Street Bet. Dan memang movement sekarang ni, kalau saya nak tunjuk dekat Twitter, orang-orang yang berpengaruh semua tengah guna hashtag silver squeeze. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok hashtag silver squeeze, ada banyak info dekat sini lah. So dekat silver squeeze ni ramai duk cerita, let's squeeze guys. Ni semua orang-orang yang famous lah kan. Macam tengok silver squeeze dah ada dah Twitter dia sendiri kan. So memang hashtag silver squeeze ni tengah viral. Sebenarnya ada yang kembar tu, Tyler punya Twitter tak nampak pula. Tadi ada tapi sekarang tak ada. Tak apa. So apa yang saya nak bagi tahu, even dari Reddit dia dah masuk ke Twitter. Sentiment ni dah masuk ke Twitter. Ni dia, Tyler Winklevoss. So even macam Tyler Winklevoss ni, dia adalah Bitcoin billionaire, tuan-tuan puan-puan. Dia adalah Bitcoin billionaire. Dia dengan adik dia, adik ke abang, Cameron Winklevoss. So kalau tuan-tuan Google pasal dia ni lah yang gaduh dengan Mark Zuckerberg. Dia saman Mark Zuckerberg sebab Mark Zuckerberg tiru idea Facebook. Lepas tu dia dapat duit berapa puluh bilion, dalam 10 bilion ke 11 bilion dia beli Bitcoin pada tahun 2013 macam tu, waktu harga dia rendah. Lepas tu bila harga dia dah naik macam sekarang, dia dah jadi Bitcoin billionaire. So inilah sekarang dia pun turut sama dalam gerakan ini, gerakan silver squeeze. Dia pun kata sekarang ni adalah waktu untuk harga silver ni untuk naik. So ini adalah antara orang-orang yang berpengaruh, tuan-tuan puan-puan, So movement ni bukan calang-calang movement. XRP ni movement yang agak besar, tapi ini adalah movement yang lagi besar sebab memang ramai orang yang duduk cakap pasal benda ni. Dan saya tak tahu, mungkin Elon Musk akan tweet pasal benda ni kalau benda ini berlaku. Mungkin Elon Musk akan tweet dan kita tak tahu apa yang akan jadi. Namun benda ini benda yang global, So ini antara info yang saya nak share sebelum malam. Saya nak publish ni sebelum malam ni sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku malam ni sampai esok. Kalau silver squeeze ini dijalankan, maka memang akan berlaku satu wave yang lagi besar, wave peringkat global. Kalau GameStop, orang-orang kampung, even orang-orang Malaysia pun susah nak beli. Tapi kalau silver ataupun perak dinaikkan harga dia, jadi ramai orang yang akan FOMO. Ramai orang akan FOMO, akan beli silver dan sebagainya, dan kita akan nampak akan berlaku satu fenomena yang boleh menyebabkan market crash. Dan banyaklah benda yang akan berlaku. Inilah saya nampak sekarang ni, saya nampak ada sesuatu macam peperangan di dalam
dalam financial punya market. Itu yang saya tengah nampak, sebab seolah-olah GameStop ni hanyalah permulaan. Dia nak test dulu GameStop. Tapi bila GameStop tu berjaya dan bila dia tengok Robinhood dah ban, so dia nampak apa benda yang exchange tak boleh nak ban tapi mereka boleh dapatkan. So silver, emas adalah antara benda-benda tersebut. So emas diorang tak buat lagi sebab emas still not undervalued, not undervalued sangat lah. Actually emas pun undervalued, but not undervalued sangat berbanding dengan silver. So kita kena tengok apa yang akan berlaku dalam pasaran kewangan buat masa sekarang ni. So sebab sekarang ni adalah waktu untuk kita wait and see. Sebab apa yang berlaku dekat pasaran biasa akan efek dekat pasaran kripto. So berbalik kepada macam mana dia akan membantu Bitcoin. Okay. So bila harga silver dan sebagainya mula naik dan ramai mungkin akan buat profit dan sebagainya, harga Bitcoin dia akan mula attach dengan harga silver pula. Sebab Bitcoin dia pandai sikit. Dia tengok kalau stok tu tengah naik, dia akan pergi attach dekat sana. Kalau dia tengok pasaran silver ni naik, dia boleh ke sana. Sebab apa? Konsep Bitcoin ni sama je dengan konsep perlombongan. You do mining kan. Jadi dia boleh buat satu naratif dan dia boleh melekat dekat pasaran silver dan sebagainya. Contoh, benda itu boleh berlaku. Namun apa yang nak bagi tahu, dia tidak akan berlaku satu kesan yang teruk kepada cryptocurrency. Kalau harga silver naik secara mendadak, yang akan efek adalah golongan-golongan yang secara sengaja merendahkan harga silver. Golongan apa? Saya dah cerita dah tadi. Tapi untuk cryptocurrency dia tidak akan efek banyak. Dan kemungkinan orang yang buat duit pun dia akan beli Bitcoin lagi. Sebab dia dah dapat, Bitcoin dah dapat endorsement dah dari Elon Musk. Grayscale nak buat pembelian dalam bulan ni, So kemungkinan orang beli silver buat duit apa, dia pergi beli pula Bitcoin dan sebagainya. Benda itu ada possibility, So itu saja yang saya nak share. So tuan-tuan puan-puan, kalau ada apa-apa pandangan pasal ni boleh share dan kita tengok apa yang akan berlaku esok, Dan jangan lupa komen, subscribe, tekan butang loceng. Dan juga terima kasih atas sokongan yang diberikan selama ni. Dan kita akan jumpa di dalam video yang akan datang selepas semua perkara huru-hara ni dah settle. Dan mungkin kita akan nampak satu kesimpulan dan juga macam mana kita nak move forward on that. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.